Okay, so mana tadi? Okay, jadi kalau suhu 15 darjah Celsius, dia punya panjang turus udara yang terperangkap kat sini. Jangan cuba kalau apa ke map. Okay, panjang turus udara yang terperangkap ni adalah 24 cm. So kalau suhu 87 darjah Celsius, berapa dia punya panjang turus udara yang terperangkap? Lepas tu dia bagi hint kat sini, dia kata jika tekanan atmosfera kekal malar. Tekanan dia tetap. So kalau tekanan tetap, kita pakai hukum apa tadi? Hukum? Hukum Charles. Hukum Charles. Sudah rekod ke? Dah. Okay, kita pakai hukum Charles. Iaitu V1 per dengan T1 sama dengan V2 per dengan T2. Pakai formula ni. Okay. So nak buat eksperimen dia macam ni lah. Dia kena panaskan dalam air. Letak dalam air. Okay, tiup kapilari tu kita lekatkan pada pembaris. Kenapa tiup kapilari ni kita nak kena lekatkan pada pembaris? Nampak tak ada pembaris meter kat sini? Kenapa nak lekatkan dia? Sebab kita nak tengok apa? Kenapa nak kena ada pembaris meter? Panjang. Ya, panjang. Sebab kita nak tengok panjang turus udara yang terperangkap tu berapa panjang dia. So kena adalah pembaris meter, okay? Sebab itulah tiup kapilari tu kita akan lekatkan dia pada pembaris meter. Kemudian kita akan masukkan dalam bikar yang berisi air. Kemudian nak dapatkan suhu yang tinggi, kita kena panaskan guna penunuh Bunsen. Macam itulah eksperimennya. Okey, so kalaulah suhu dia, contohlah suhu dia 15 darjah Celsius kat sini ni jadual. Okey, kalau suhu 15 darjah Celsius, panjang turus udara dia 24 cm kan? Okey, 24 cm. Okey, 24 cm. So kalau misalnya suhu tu naik 87 darjah Celsius. 87 darjah Celsius. Berapa panjang turus udara? Okey, sebenarnya kita boleh dapat keputusan ni. Tak payah buat eksperimen pun tak apa. Kita masih boleh dapat keputusan dia. Hanya menggunakan formula hukum Charles. Kita buat eksperimen ni hanya untuk buktikan saja sama ke tak. Tapi mestilah sama. Betul tak? Kan? Betul. Okey, so berapa? Okey, kita buat ni. Kalaulah suhu yang 15 darjah Celsius, turus udara dia 24 cm. Okey, 15 darjah Celsius tukar ke Kelvin. Berapa? Tadi cikgu kata apa? Darjah Celsius nak tukar Kelvin, kita buat tambah 273 kan. So 15 tambah 273 berapa? 288. Okey, 288 Kelvin. Lepas tu, okey, jadi suhu 288 Kelvin. Kemudian isi padu turus udara. Isi padu turus udara kan. Macam ni kan. Ni bentuk dia macam bentuk silinder. Kan silinder kan. Terus ni yang color purple ni. So color purple ni bentuk silinder. So formula nak kira isi padu pi J kuasa 2T. T dia berapa T? T dia 24. Kan? Tinggi 24 cm. So tinggi 24. Pi J kuasa 2 tu luas bulatan. So A. So 24A. Jadi dalam formula V1 adalah 24A. Okey, isi padu udara yang terperangkap 24A. Suhu mutlak dia 288 Kelvin. Okey, sama dengan V2 pula. V2 yang kamu nak kena cari betul tak? V2 tak tahu. Suhu yang kedua 87 darjah Celsius. Tukar ke Kelvin. Berapa? Tukar kepada Kelvin. 360. Okey, betul. 360 kan? 360. So kalau 360 Kelvin, berapa isi padu udara yang terperangkap? Jadi pakai je formula ni. So macam nak cari V2 tu? V2 sama dengan respon. So nak cari 24A per 288 darab 360K. Ya, betul. So dapat berapa? Kira kan dapat berapa? 24
Darab 360 bahagi 288. Dapat point ke? 30. Kejap. Cuba saya kira ya. 24. 30. Dapat 30. Okey. Yes, betul. Dapat 30. So, 30 ni potong Kevin 30A. A tu apa? A tu luas. Jadi, so dia nak apa ni? Dia nak panjang Dia nak panjang. Panjang turus udara. So, panjang turus udara dia adalah? 30. Ya, panjang turus udara adalah 30. Apa unit untuk panjang? Sentimeter. Sentimeter. So, panjang turus udara adalah 30 sentimeter. Boleh? Jangan bagi 30A pula kamu bagi 30A, maka dia kurang 1. Sebab unit dia salah. Sepatutnya unit dia sentimeter. Okey, panjang kan? So, mestilah unit dia sentimeter. Okey? Faham ke tidak? Boleh ke ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, next. Contoh. Dah habis so jadi kalau dalam jadual ni kamu akan dapat panjang turus udara dia 30 cm. So nak buktikan kita buat eksperimen, memang kamu akan dapat 30. Dia eksperimen dia akan sama dengan teori. Eksperimen adalah untuk membuktikan teori. Okey. Teori yang telah disahkan lah. Macam hukum Charles ni memang teori yang telah disahkan. Okey, next. Dah habis hukum Charles, kita pergi hukum lain lah. Okey, kalau P1 per T1 sama dengan P2 per T2, kita panggil dia hukum. Siapa tahu hukum apa? Lusek. Hukum apa? Nama dia hukum? Tekanan. Hukum tekanan. Okey, hukum tekanan. So macam mana nak buat maksud hukum tekanan ni? Sebelum nak buat dia punya maksud, dah 12:47 Sekejap Okey, sebelum nak tahu dia punya maksud hukum tekanan, kamu kena tahu dia punya hubungan dia. Okey, apa hubungan antara P1 dengan T1? Nak tahu kamu? Berkaedah seorang. Bagus. Kalau kamu nak tahu hubungan antara P1 dengan T1, dia kena buat satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Dia punya apa ni? Sebelah sama dengan sebelah sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengan. So kamu kena T1 ni kena bawa naik atas. Jadi P1 sama dengan P2 per T2. Lepas tu T1 tu bawa naik atas T1. So sekarang kau boleh tengok hubungan dia. P1 dengan T1 kan sebelah-sebelah. Jadi hubungannya adalah Terus. ya, berkadar terus. Atau apa kita boleh panggil berkadar langsung. Langsung pun boleh juga. Sama je. Terus langsung. Sama je Okey, jadi saya nak buat ayat dia. Hukum tekanan menyatakan. Sama je macam ayat tadi. Tukar sikit je. Respon. Hukum tekanan menyatakan. Dah, seorang pun tak nak respon. Cepatlah. Tak ingat Mana tadi hukum? Dia sama je. Hukum menyatakan bagi suatu gas yang berjisi tetap, kamu tukar ni je. Yang hubungan ni je. Boleh? So kat sini, hukum tekanan menyatakan bagi suatu gas berjisim tetap, okey. Lepas tu apa? Isi padu gas berkadar langsung. Ya. Kenapa tu lari je benda ni? Ya. Hubungan ni. T1 dengan T1 berkadar langsung. So, hukum tekanan menyatakan bagi suatu gas yang berjisim tetap, tekanan gas berkadar langsung ataupun berkadar terus dengan apa tu? Suhu Suhu mutlak. Ya, mutlak.
Dengan suhu mutlak. Okay? Dengan suhu mutlak. Jika apa yang Isi tetap? padu. Isi padu tetap. Isi padu tetap. Betul. Jika isi padu tetap. Kali ni isi padu dia tetap. Okay. Yang kita akan ubah data dia ni. Tekanan dengan suhu mutlak dia. So samalah kat sini. Kalau okay, ni udara, gas. So ni tekanan dia dengan suhu. Suhu ni suhu apa? Suhu yang tak panas. Tapi kalau kita panaskan dia, tinggikan suhu dia, agak-agak tekanan gas dia tinggi ke rendah? Kalau kita panaskan, ya tinggi tekanan gas dia tinggi. Sebab itulah kat sini berkadar langsung. So kalau suhu dia tinggi, suhu mutlak dia tinggi, mestilah tekanan gas dia pun tinggi. So tekanan gas dia, ialah bila panas kan, bayangkan ni gas, lepas tu kamu panaskan kat sini. So dia punya apa ni, molekul-molekul gas tu akan bergerak dengan lebih apa? Laju ke perlahan? Kalau kita panaskan, Laju. ya, molekul-molekul gas tu akan bergerak laju. So dia akan bergerak laju, dia akan langgar-langgar dinding, okey. Langgar antara satu sama lain. So bila dia banyak berlanggar, jadi tekanan gas dia tinggilah, okey. Dia akan menyebabkan tekanan gas dia tinggi sebab berlanggar kan. Okey, jadi nanti dah 12.30 Okey, so sambung esok lah. So kita akan kira lah formula untuk kira hukum tekanan. Okey, itu saja. Boleh ke cikgu buat Zoom esok? Boleh. Boleh Ustazah. Dia kan sepatutnya kan fizik ni kan kena 2 jam 30 minit. Barulah boleh habis syllabus dalam masa setahun. Kalau buat 1 jam seminggu je, boleh ke habis syllabus setahun? Tak boleh kan? Dia akan jadi 1 tahun Tak setengah. boleh. So memang tak boleh lah ikut jadual yang satu online, satu tutorial. Cikgu akan buat tutorial tu kalau cikgu rasa cikgu malas nak buat Zoom. Tapi memang cikgu tak boleh malas lah sebab syllabus banyak lagi kan. Dua syllabus lagi. Okey, itu saja. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama. Terima kasih Ustazah. Okey.